Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah petang ni kita dapat bersama sekali lagi dalam perkongsian Syabas, yang mana pada petang ni kita akan bersama Cikgu Muhammad Ammar bin Rahim daripada Sekolah Menengah Agama Sikh. Jadi sebelum saya lebih lanjut, eloklah kita mulakan kita punya perkongsian ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Okay, Alhamdulillah petang ni kita dapat bersama dengan Cikgu Ammar. Kita punya facilitator bagi siri Syabas pada tahun ni, bagi siri yang ke-6, iaitu untuk ketahuan tuan-tuan dan puan, ini adalah siri yang terakhir bagi tahun ni. Jadi insyaAllah lepas ni kalau ada perkongsian lagi kita akan mula pada tahun depan lah. Jadi untuk tahun ni cikgu diakhiri dengan perkongsian oleh Cikgu Ammar, yang mana Cikgu Ammar akan berkongsi berkaitan dengan PowerPoint trick, okay? Iaitu menjadikan pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan PowerPoint ini. Okay, Cikgu Ammar daripada SMK Agama Sikh yang juga merupakan pernah dapat tempat keempat anugerah Guru Teknologi Pendidikan Terbaik Negeri Kedah pada tahun 2022. Bagi pekat daerah sini semua mengenali Cikgu Ammar lah. Okey, selamat datang Cikgu Ammar. Terima kasih untuk bersama dengan kita untuk perkongsian ni, dan juga saya merakamkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat kita daripada mungkin daripada daerah lain yang bersama-sama dengan kita, dan khususnya kepada rakan-rakan kita di daerah Sikh sendirilah. Terima kasih semua. Jadi saya pun tak mau ambil masa yang panjang, jadi kalau Cikgu Ammar dah bersedia kita teruskan Cikgu Ammar. Baik. Okay. Jadi dengan ini saya memsilakan Cikgu Ammar untuk membuat perkongsian berkaitan dengan PowerPoint trick, menjadikan pembelajaran lebih menarik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PPD Sikh, terutamanya Cikgu Wasli lah, kerana bagi ruang dan juga peluang saya untuk berkongsi bersama rakan-rakan guru untuk menjadikan pembelajaran dalam kelas tu tak boring, lebih menarik. Jadi hari ini kita akan fokus kepada PowerPoint, di mana PowerPoint trick. Trick PowerPoint ni dia tak kalau kita boleh buat tak makan masa sampai minit pun kalau kita kuasai benda ni. Jadi boleh guna suatu PDP dalam kelas, ataupun nak buat pembentangan di mana-mana saja yang cikgu-cikgu nak buat pembentangan, tak ada masalah. Sebab tu saya panggil lebih kepada PowerPoint trick. Tapi hari ni mungkin lebih kepada basic lah, Cikgu Sli. Nanti untuk next series mungkin kita lebih advance sikit lagi. Sebab tu saya minta rakan-rakan guru sediakan device ataupun laptop dekat sebelah, dengar dekat handset. Mungkin laptop dekat sebelah tu boleh terus buat bersama-sama dengan saya kat sini. Maknanya kita teori dan juga praktikal pada masa yang sama, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita kongsi hari ini terus dapat dan terus boleh praktik untuk esok ataupun untuk kelas-kelas yang akan datang. Okey, baik. Sebenarnya benda ni basic. Kenapa PowerPoint? Kita fokus kepada PowerPoint sebab PowerPoint ni selalu kita guna dalam kelas. Boleh katakan kalau ada yang cikgu duk guna untuk bentang, untuk mengajar dalam kelas tu, kebanyakan cikgu guna PowerPoint. Tak ramai yang guna Canva. Kita tahu ramai, banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh guna untuk jalankan PDP dalam kelas. Tapi kebanyakan cikgu bila guna projektor mesti dia akan guna PowerPoint. Itu lebih dekat lah. Jadi cikgu bagi saya, cikgu-cikgu dah mahir menggunakan PowerPoint. Cuma ada satu dua yang kita boleh tambah baik supaya benda tu jadi menarik, supaya proses pembelajaran dalam kelas tu tak jadi boring, pelajar boleh lebih fokus. Jadi itu yang kita nak berkongsi hari ini. Sebab dalam PowerPoint ni banyak tool-tool yang kita boleh guna yang agak lebih menarik, supaya PDP kita tu lebih berkesan lah dalam kelas.
bukan setakat BDP untuk maklumat cikgu. Kadang-kadang bila kita pergi tengok pembentangan mana-mana bengkel pun, kita sendiri, cikgu sendiri pun rasa boring dengan pembentangan. Sebab menggunakan PowerPoint tapi dia tak guna trik-trik yang ada, guna tool-tool yang ada untuk menjadikan bahan pembentangan tu lebih menarik. Kan? Supaya kita yang dengar, kita yang tengok bengkel ataupun kita yang hadiri bengkel tu, kita boleh fokus. Lebih fokus kepada apa yang disampaikan. Baik, ni sebagai contoh. Ini yang kita selalu guna dalam kelas. Bila kita tunjuk gambar, letak nama dekat sebelah, letak nama dekat sebelah dan letak gambar dekat sebelah. Macam ni saja. Maknanya basic. Benda boleh guna, tapi kita nak jadikan bagaimana nak letakkan gambar tu supaya nampak lebih menarik. Sekejap kita akan tengok. Macam ni benda yang biasa. Macam ni lah selalu yang kita guna buat dalam kelas pun. Macam ni. Tapi cuba kita upgrade sikit supaya macam nampak lebih lain sikit lah. Ini lebih mudah. Ini lebih nampak kelainan dalam menggunakan PowerPoint tu. Ini antara contoh lah. Contoh yang kita boleh buat. Ini berkaitan dengan gambar saja. Bagaimana kita nak masukkan gambar-gambar kita dalam ni. Kalau yang ni lebih advance sikit. Dia nampak sikit movement dia pada gambar tu. Jadi kalau pelajar tengok tu dia macam mana dia boleh tumpukan kepada apa yang kita nak tunjuk dalam kelas lah. Kalau lena pun rasanya dia boleh bangun kot. Yang kita boleh buat apabila kita nak present gambar lah. Contoh. Okey, baik. Itu yang pertama berkaitan dengan gambar. Nanti kita akan tunjuk terus bagaimana nak buat benda ni. Nak masuk gambar dalam ni ataupun macam ni ataupun macam ni. Nanti kita akan buat terus insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita juga boleh gunakan pembentangan menggunakan 3D. Juga menggunakan tool. Kalau selalunya dalam PowerPoint ni dia ada 3D. Jadi kita jangan guna benda tu. Kita ambil gambar dan kita letak saja. Contoh kita nak ajak binatang ke haiwan ataupun carnivore, omnivore dan sebagainya, kita boleh ambil gunakan 3D yang ada dalam PowerPoint ni. Ini yang selalu kita buat dalam kelas lah, nak tunjuk. Tapi kita masukkan satu 3D supaya benda tu jadi lebih bergerak, nampak lebih menarik. Contoh macam ni lah. Ni contoh kita nak letak bab burung ke apa ke. Ini yang kita boleh buat. Okey. Tunggu. Saya tunjuk dulu. Sekejap kita akan buat. Juga kita boleh gunakan 3D yang lain. Sebagai contoh yang ni, yang kedua. Kalau macam ni nampak tak best. Okey, kita try buat macam ni. Nampak lebih best sikit lah. Lebih menarik sikit. Okey, alright. Dan yang ketiga, saya tunjuk 3 dulu. Sekejap kita akan tambah yang lain lah. Sebab saya nak pergi terus macam mana kita nak buat benda ni. Okey, contoh kita masuk kelas, kita nak mengajar ataupun nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia yang daripada nombor 1 sampailah sekarang. Kalau tunjuk macam ni nampak biasalah, biasa yang kita guna dalam kelas, biasa. Cuba kita buat something yang agak berbeza sikit. Contoh macam ni. Jadi sampailah ke 10. Dia lebih fokus. Pelajar itu lebih fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Alright. Banyaklah pula sampai ke 10. Okey. Tak apa. Okey. Ataupun kita boleh buat selain sikit pada ni. Macam ni. Ni contoh saya bagi 3 saja. Saya tak ambil semua sampai 10. Bagi jadi banyak. Okey. Siap dengan penerangan. Okey. Alright. Macam ni lah contohnya. Okey. Baik. Itu antara yang kita nak kongsi dan juga kita nak praktik sama-sama dengan cikgu-cikgu yang ada dalam ni petang ni, insya-Allah kita cuba buat. Jadi kalau ada soalan, kalau ada apa yang tak jelas ataupun saya terlalu laju dan sebagainya, mohon cikgu-cikgu bagi tahulah. Kalau duk tengah buat tu boleh tolong tanya teruslah senang. Tanya teruslah senang. Kita pergi kepada PowerPoint. Saya nak tunjuk yang ni dulu yang untuk masukkan gambar dulu. Ni, contoh macam ni lah. Kita ambil contoh macam ni dulu. Okay, kita buka PowerPoint 1 yang baru. Okey, yang
first yang cikgu kena buat ialah cikgu kena download dulu, save dulu gambar. Gambar apa yang cikgu nak buat. Contoh macam tadi gambar ni KLCC, cikgu ambil dulu kat Google gambar KLCC ataupun gambar Bandaraya Kuala Lumpur, utamanya waktu malam lah, dia lebih menarik. Cikgu ambil dulu, kemudian cikgu letak sebagai background belakang. Cikgu letak sebagai background belakang. Insert, design, background, format, kemudian letak picture lah. Kemudian cikgu insert gambar daripada file cikgu. Ini cara untuk masukkan kita punya gambar di bahagian belakang. Ambillah gambar ni saya dah save dah. Cikgu boleh cari dulu gambar apa yang cikgu nak masukkan. Tak kisahlah, gambar cikgu sendiri pun boleh. Okey, kita dah ada gambar ni. Kemudian kita adjust sikit transparent dia supaya dia nampak lebih malap. Yang background belakang tak lebih tertunjuk lah. Okey, selesai untuk background. Jadi kalau ada saya laju apa boleh maklum lah. Boleh kita slow sikit. Tunjuk sekali lagi, klik pada design, kemudian picture untuk kita ni, kemudian kita klik insert lah untuk kita masukkan gambar yang ada dekat kita punya laptop ataupun PC kita tu. Kemudian kita boleh insert yang kita nak jadikan yang tadi ni, yang macam ni. Yang ni cikgu boleh susun, cikgu nak letak macam mana cikgu letak lah, tak ada masalah pun. Benda yang biasa saja. Contoh saya bagi, kita insert yang ni. Kita buat belah sini pula. Kita buat belah sini. Susun saja. Kopikan dia. Copy. Dan paste. Paste, Ctrl V pun boleh. Nak paste, tarik pun boleh. Ataupun cikgu nak lagi mudah, cikgu tekan Ctrl dekat sini, cikgu gerakkan mouse cikgu. Dia akan bergerak terus. Itu kaedah mudah lah macam mana kita nak gerakkan benda ni. Jadi cikgu setting. Cikgu adjust je. Nak besar kecil dan sebagainya. Contoh macam ni. Kita adjust ke atas sikit. Yang kita ambil satu lagi, kita letak kat bawah ni. Ambil lagi, letak kat sini. Susun atok lah, macam mana pun. Okay, right. Kemudian ambil lagi, letak kat sini. Banyak mana cikgu nak buat, cikgu buat lah. Tak ada masalah. Letak lah. Sikit. Ni, letak kat bawah ni. Letak kat bawah ni. Kotak tu pakai shape lah Cikgu Amar. Ya. Kotak ni kita insert dan kita ambil shape. Cikgu boleh pilih lah, cikgu nak segitiga ke, bulat ke, 4 segi pun tak ada masalah. Tapi saya selalu Kotak, kalau kotak lele, bentuk lele pun boleh no? Boleh, tak ada masalah. Contoh macam kita ambil hexagon. Hexagon pun boleh juga. Kawan kita lagi duduk nampak petak je. Okey, kita ambil hexagon. Okey, cikgu adjust lah. Kan, copy bagi banyak-banyak, cikgu adjust letak susun. Klik Ctrl dan gerakkan mouse cikgu. Selesai. Ini contoh lah. Okay, ini hexagon kan? Hexagon ni kan? Okay, right. Okay, first yang cikgu nak kena buat ialah cikgu groupkan gambar ni. Select all. Select semua ni, contoh yang sebelah sini. Kita select dan kita groupkan dia. Right click kita punya mouse dan groupkan dia. Ni group. Okey, dia akan jadi group lah. Satu. Sama juga yang ni. Kita select all. Okey, dan kita right click dan kita groupkan dia. Ataupun nak mudah, cikgu tak payah ni. Cikgu select all, cikgu control dan tekan G. Okey, dia terus group. Select all, tekan control dan G sontak. Dia akan jadi group lah. Tapi kalau cara tradisional dia, kita right click dan kita group lah. Dekat sini, ni dah group lah. Kalau nak buang, ungroup. Okey, jadi nak masukkan kita punya gambar tadi. Contoh, bila dah kita group, kita boleh masukkan tulis gambar. Ni, picture of text fill. Jadi kita insert gambar. Sama macam tadi, kita nak masukkan background. Ambil gambar. Mana dia gambar? KLCC. Okey, ni, gambar KLCC.
Okey. Okay. Jadi dia akan masuk terus. Jadi kita adjust transparent bagi dia kosong. Alright. Dah. Ini satu lagi kita buat. Kita masukkan gambar yang sama juga. Adjust transparent, dia akan jadi dua gambar kat sini. Macam-macam bentuk yang cikgu boleh guna. Cikgu nak insert shape apa sendiri yang ada dekat sini lah. Bentuk-bentuk kotak kat sini, cikgu boleh ambil. Untuk masukkan dalam kita punya slide. Ini saya beri contoh dua lah. Dan cikgu nak susun datuk macam mana, cikgu boleh susun sendiri. Ni boleh, sebenarnya shape ni kita boleh adjust ni. Kita boleh adjust dia punya yang kuning ni. Kita nak bagi dia lebih macam tu ke, macam baca aiskrim kan. Adjust lah. Tak ada masalah. Contoh kan, ada kot-kot cikgu saya terlalu laju apa nak adjust, nak ni ke apa ke, boleh maklum. Dan shape ni kita boleh shape ataupun ni kita boleh tambah lah. Tambah, dia akan tambah gambar tu. Nak tambah lagi. Allah, dua ke dah. Tambah tak ada masalah. Berapa banyak cikgu nak, cikgu tambah ya. Walaupun cikgu dah group dah ya. Cikgu boleh tambah. Apa nak lari kat sini ke? Pulang letaklah, cikgu nak letak kat mana pun. Yang penting kita tak letaklah gambar yang macam tadi ni. Kita tak letak gambar yang macam tadi. Alright. Kalau yang macam tadi gambar kita macam ni je lah. Macam ni je. Gambar kita macam ni je. Cuba kita try buat lain sikit, kelainan sikit. Kelainan sikit. Lain sikit. Ubah dulu. Padan dulu lah senang. Kita nak letakkan nama. Insert, boleh insert shape juga, tak ada masalah. Kotak contohnya. Tulis dah. Boleh letak text box ataupun tulis terus. KLCC Kuala Lumpur. Besarkan gambar huruf dia, tulisan dia. Ubah jenis tulisan dan besarkan. Dah cukup. Tapi macam tak menarik kan. Tak menarik, kita ubah sikit. Buang dia punya outline dan kita tambah dia punya transparent supaya dia tak nampak terang. Okay, right. Ni nanti nak ubah kalau hitam ke, kalau biru ke, cikgu boleh ubah lah. Macam ni. Tu basic lah. Bagi saya benda yang basic yang cikgu boleh buat supaya ada kelainan sikit apa yang cikgu nak buat dalam kelas. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus yang mana dalam ni. Sebab lagi takut terlalu laju. Okay, yang lain yang kita boleh buat sama ni. Ni pun sama. Contoh saya buat yang dua kita tak nak letak apa. Kita tak nak letak kita punya shape yang 4 segi panjang tu, kita nak letak yang gambar. Alah, blur pula gambar ni. Boleh dah, tak apa, background. Okey, kita tak mau letak ni kan. Sekali lagi shape. Kita ambil hexagon pula. Tadi dah kita tunjuk lah hexagon. Mana dia hexagon. Sun je. Ini contoh. Sekali lagi. Kita groupkan dia, Ctrl G ataupun kita right click, kita groupkan dia. Dan kita masukkan gambar. Dia akan naik gambar TLC lah. Sebab tadi kita dah masuk dah TLC. Mana dia gambar. Okay. Ini saya susun nak cepat cikgu boleh tambah lah. Cikgu tambah, cikgu nak susun macam mana dia punya kedudukan. Itu ikut kreativiti lah. Macam ni lah. Ini boleh tambah lagi ujung ni. Okay, right. Nak tambah lagi, boleh lagi tambah. Kat sini ke contohnya. Okay. Ataupun kat sini ke. Ikut cikgu lah. Cikgu boleh susun benda tu. Letaklah nama dekat sebelah ni. Okay, ini satu kaedah satu. Tu kita letakkan gambar supaya dia tak nampak biasa dalam kita punya penyampaian dalam kelas.
Kalau tidak, macam ni je lah. Cikgu letak. Saya pun dulu macam ni juga. Letak gambar, letak nama kat sebelah. Kan? Kemudian ubah animation. Itu je lah. Kan? Nak bagi nampak menarik. Okay. Jadi kita boleh elaborate. Kemudian kita try P yang kedua ni. Yang kedua ni dia ni sikit lah. Dia ni sikit. Kita ambil satu. Kita buat ni slide. Kita insert kita punya background. Okay, background ni pun okay. Kemudian cikgu perlu insert shape juga. Saya banyak guna shape dan kita letak bulat. Klikkan kita punya ni. Kita punya slide kita letak bulat. Shape kita punya bulat. Cikgu adjust bulat ni supaya tutup kita punya gambar. Okay, alright. Cikgu copy satu lagi, copy kita punya bulat ni, paste kita punya bulat. Copy dan paste kita punya bulat ni, buat dua. Kecilkan dia. Letak kat tengah. Okay, kemudian buat satu lagi, copy, letak lagi kat tengah. Kecilkan dia. Kita buat 3 layer. 3 layer. 3 lagi lah. Okay, right. Select all. Cikgu boleh select all dan cikgu pergi kepada shape format untuk kita centerkan dia. Okay, right. Jadi dia akan duduk tengah-tengah kita punya gambar tadi yang background kat belakang. Kemudian cikgu tukar kepada pergi kepada shape format. Masalah ni. Pendek pun dah. Sekejap boleh nak pendek pun dah. Allah, masalah. Sudah. Dihang pula. Sorry, dia macam mana dia jadi hang, tak boleh nak send back. Alahan. Tadi buat okey je. Tak apa, nanti saya tunjuk lain ni. Tapi kalau boleh tak kita tunjuk lain. Kita ni dulu. Kita pergi kepada yang 3D dulu. Minta maaf sebab tak boleh nak send back kat belakang. Nanti kita buat semula. Okey, minta maaf cikgu. Yang tu tak boleh nak send back. Saya pun tak pasti sebab apa. Tadi okey je. Tidak, saya nak tunjuk cikgu yang ni lah. Supaya kita nampak dia punya movement gambar tu. Ni, dia berpusing-pusing ni. Jadi tak boleh nak send belakang. Dan kita nak tunjukkan dia punya tu, gambar tu. Tak lagi saya tunjuk lain kalau boleh. Tak apa, kalau macam tu kita pergi kepada yang 3D tadi. Kalau sebelum saya pergi kepada 3D, saya nak tanya dulu yang awal tadi, yang ni dengan yang ni, ataupun yang basic lah. Yang atas ni dulu. Depan dulu. Kalau sempat kita pergi. Yang ni dulu, yang untuk masukkan gambar ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Contoh macam ni dia nampak tak menarik tau. Sebab dia ada line. Shape line ni kat belakang ni. Cikgu boleh buang tu. Buang line. Tak nampak lah. Jadi dia tak ada line. Macam ni lah. Sama juga. Cikgu buang. Shape outline Shape outline ni cikgu buang. No outline. Jadi taklah nampak garis-garis kat setiap hexagon ni. Sama juga tak nampaklah garis-garis setiap kita punya letak-letak ni. Okey. Kakak tu ada yang nak tanya apa-apa. Sebab benda ni buat, kalau boleh buat terus je lah. Dekat laptop masing-masing. Ni yang gambar dulu. Sekejap kita pergi kepada 3D. Try pergi kepada 3D.
Kalau ada buka laptop sebelah boleh cuba. Kalau Ya, terlalu boleh laju, cuba. maklum balik kat Cikgu Amal. Ya, So, okey. sambil tu boleh try. Aku nak tahu kalau ada apa-apa yang nak buat kan. Aku ada masalah apa. Boleh tanya terus. Sebab kita boleh tunjuk tang mana yang tak boleh kan. Belum saya pergi kepada kita nak masukkan insert 3D ni, 3D model. Sebenarnya benda ni ada dalam ni lah. Kita yang tak guna kan. Kita yang tak guna. Sebab tu saya tanya kalau ada apa-apa masalah boleh tanya dan kita boleh tunjuk. Mungkin kita boleh tunjuk nak masuk shape lain dan sebagainya. Sebab banyak yang kita boleh guna dekat sini. Nak masuk apa-apa bentuk pun boleh. Dan mestinya yang petak ni dengan hexagon je. Nak masuk apa-apa je kat sini semua boleh. Apa-apa saja bentuk. Okey Okey tak apa, nanti kita pergi yang bulat tu. Saya nak pergi kepada 3D dulu. 3D kita macam ni lah. Mana 3D? Okey, kita nak masukkan yang macam ni. Yang bolehkan dia tu bergerak. Macam ni. Yang ni tak apa. Yang ni tak penting pun. Kan? Yang ni yang kita nak masukkan ni. Macam mana kita nak create dia. Kita nak ambil kat mana dan kita nak masukkan. Tu je. Nak ubah dia apa semua tu tak ada masalah. Cikgu boleh buat. Okey, kita try. Okey, sama juga. Saya guna slide yang sama. Saya tak payah ambil slide lain-lain. Cikgu pun boleh guna slide yang sama. Tak payah buat slide lain. Kita cuma nak test saja. Cikgu pergi kepada insert. Sama juga. Insert kat atas ni. Kemudian cikgu pergi kepada 3D model. Kemudian cikgu ambil stock 3D model. Cikgu carilah. Ni. Kat sini banyak. Cikgu boleh tengok dekat sini. Cikgu boleh cari apa yang cikgu guna. Jadi kita fokus kepada saya ambil yang burung tadi lah. Kita search. Ada yang bergerak juga. Ada yang bergerak dan juga ada yang tak bergerak. Yang ada lambang macam orang lari ni dia bergerak lah ni. Kat bawah ni. Kalau cikgu perasan, cikgu dah buka, cikgu boleh tengok. Yang ada macam gambar orang lari ni dia akan bergerak. Jadi kita ambil yang ni lah. Yang saya guna tu. Dia akan masuk dalam ni. Jadi automatik dia akan bergerak. Besarkan dia sikit untuk bagi nampak dengan lebih jelas. Okay. Yang ni kita nak pusing dia ni. Yang kat tengah ni kita nak pusing kedudukan burung ni. Dia macam mana? Belakang ke, kat atas ke. Ni kita pusing. Kita atur lah macam mana kita nak letak. Jadi dia akan bergerak. Tapi background belakang kosong. Background belakang kosong. Jadi cikgu boleh insert foto, tak ada masalah. Cikgu boleh insert apa saja yang cikgu guna. Dekat belakang ni pun okey, tak ada masalah. Insert lah gambar-gambar apa yang cikgu ada. Kalau kata online picture pun boleh. Cikgu ambil kat sini boleh. Picture ni cikgu ambil online picture. Cikgu cari terus. Tak payah duk save lah. Ambil gambar tree. Pokok. Pilih lah mana-mana hutan yang cikgu nak. Okay, dia akan terus masuk Kita belakang. Sebab kita masuk dulu. Alright. Dia bagi penuh skrin. Kita punya slide. Okay. Sekarang kita dah nampak. Kalau nak terlalu ni, pulang lah. Cikgu adjust lah. Terlalu kecil, cikgu adjust lagi besar sikit. Kemudian kedudukan burung ni cikgu nak letak macam mana cikgu letak. Cikgu adjust. Kalau rasa belakang punya background dia nampak lebih terang ataupun dia tak nampakkan burung ni, cikgu carilah background belakang tu yang gambar agak slow sikit dan sebagainya. Semua ada dekat picture ni lah. Insert picture ni cikgu boleh cari yang online punya. Banyak lagi. Dia boleh ambil asal ni. Ni dalam ni cikgu ambil lah mana cikgu nak. Okay, kemudian masukkan. Lepas tu cikgu boleh masuk lah apa yang cikgu nak masuk dekat sini, sebelah sini. Cikgu nak buat penerangan apa. Contoh macam ni. Sama agak dia masukkan shape dia ni. Yang ni icon. Icon cikgu boleh Google. Icon. Ataupun kita guna icon yang sedia ada dalam PowerPoint. Macam ni. Kita insert dulu satu shape untuk kita buat penerangan. Kita letak. Kemudian kita ubah kita punya color. Hitam. Contoh hitam nak bagi nampak terang. Okey. Bang kita punya online. Okey. Inilah. Dia masukkanlah. Boleh masuk satu lagi text box. Untuk kita lebih senang tulis. Boleh je lah apa-apa cikgu tulis.
ubah bagi nampak warna putih. Besarkan dia. Kemudian cikgu nak masukkan ikon. Insert. Kat sini ada ikon cikgu. Cikgu pilih lah apa yang cikgu nak masuk. Contoh macam ni lah. Insert. Ambil dan letak. Kalau rasa, kalau yang ni, kalau hitam, cikgu ubah lah background ni. Bagi color, mungkin color yang lebih terang sikit. Macam ni. Jadi kena ubah lah perkataan ni bagi color hitam. Macam tu lah. Setting dia macam tu ya. Tukar. Settle. Jenis perkataan dan sebagainya, cikgu boleh ubah. Contoh. Ini kita guna apa yang tool yang ada dekat sini aja. Kemudian copy. Duplicate slide. Duplicate slide ni bawa burung ni pergi belah sini. Bawa yang ni main belah ni pula. Allah, saya lupa group tadi. Cikgu groupkan dulu ni. Sebab kita ada dua. 1, 2, 3. Groupkan dia. Macam tadi juga. Right click dan group. Okay, jadi satu senang. Kita nak move dia sekali sontok ya. Okey. Tak ada kat sini pula. Contoh. Yang ni cikgu boleh ubah. Macam ni juga lah. Ubahlah kedudukan burung ni. Kalau rasa dia kecil, besarkan dia lagi, dia boleh besar lagi. Cikgu ubah. Kalau nak bagi dia menghadap ke depan sikit, Alright. Tadi cikgu tukar pula. Makanan dia ke apa ke, cikgu tukar. Kemudian kita nak nampakkan dia punya movement. Cikgu transition ni cikgu ambil mouse. Letak dekat kita punya slide yang kedua ni. Dia akan bergerak macam tu. Contoh, kita tengok ni tepi slide yang kedua. Alright. Okay lah. Keadaan burung ni nampak. Kita punya insert, kita punya icon. Kita nak ambil icon makanan yang cikgu pilih lah. Ni kita buat kat sini. Kita buat portion. Jadi cikgu boleh pilih sendiri lah. Ada masa kat rumah kan, kita pilih benda ni. Ambil apa lagi, icon apa yang sesuai. Ambil ni lah makanan dia. Alright. Contoh. Okey, alright. Dah siap. Buat yang ni, masukkan sekali lagi seulang, masukkan 3D model. Ambil stok 3D model yang ada, cikgu pilih dekat sini ataupun cikgu search. Macam burung, carilah burung. Kan? Kalau nak buat T-Rex, ni macam ni. Dia ada macam ada kat sini. Semua yang ada lambang bergerak ni, lambang orang lari ni, dia boleh bergerak. Ni banyak lagi ni. Cikgu boleh tengok. Ni ikan, contoh ikan. Cikgu kita tunjuk. Kemudian cikgu letakkan shape, insert shape untuk letakkan dia punya penerangan illusion kat sini. Kemudian letakkan ikon yang sesuai. Ikon ni yang ikon yang ada dekat sini dia basic lah. Kalau nak yang lebih menarik, cikgu boleh Google. Cikgu boleh Google. Cari kat Google, copy dan paste kat sini. Okay. Kemudian bila dah selesai ni, cikgu duplicate. Duplicate slide dekat sini, dia akan ada slide yang kat bawah. Cikgu ubah daripada sini, main sebelah sini, cikgu ubah burung main sebelah sini. Kemudian cikgu letak transition, ambil mouse. Selesai. Macam ni dia punya transition dia. Untuk yang kedua ialah mouse. Bila kita buka, ni baru 2 slide ni baru 2 slide. Okey, dia akan bergerak lah. Dia akan terus bergerak dan bergerak sampai habis slide. Dan kita boleh ubah lagi kedudukan burung ni macam mana kita nak. Kalau macam ni, dia jadi macam ni lah. Sama sekali lagi. Okay, alright. Macam itulah. Cikgu. Satu lagi kita insert satu di slide. Kita masukkan satu lagi 3D model. Ambil terus dekat yang sini kat sini semua yang ada lambang lari-lari ni semua dia berjalan lah. Ni ikan dan sebagainya. Assalamualaikum cikgu. Ya, salam. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya nak tanya yang 3D model tu kita ambil kat ikon kat atas tu ke? Ya, dekat atas ni. Buat Ustazah punya tak ada tu. Tunjuk dia lagi Abang.
Cikgu Amar. Dekat insert ni, Tunjuk insert. tunjuk cari ni. Insert. Klik insert kat atas. Lepas tu dekat sini Okey, dia dah, ada dah. 3D model. Okey. Bila klik dia akan ambil yang stock 3D model. Tak saya jumpa. Okey, Okey. macam ni kan. Jumpa dah. Okey. Kita try tengok gambar dalam ayat. Okey, ada ayat. Ni gambar yang sedia ada. Kita ambil gambar ikan kan. Kita tengoklah gambar mana yang sesuai. Saya ambil contoh contoh je lah. Ikan Nemo jangan buat ayat sungai sudahlah. Tak apa, tu ambil macam ni contoh-contoh. Ni contoh. Kalau kat Google lagi banyak, saya tak buka Google lah. Cikgu boleh cari kat sini. Tak. Simple je cikgu. Saya cakap simple. Jadi taklah kelas kita tu jadi kaku, boring kan. Ada kita masukkan benda-benda yang memanglah sedia ada dekat PowerPoint, cuma kita tak guna, kita tak praktik lama ni. Jadi kita tak tahu. Boleh masuk lagi, nak masuk 3D, banyak 3D. Dia Cikgu Amar. Ya. Terutama kalau budak pelajar anak murid kita yang skor rendah lah. Ya. Kalau guna kaedah ni lebih menarik lah kan. Terutama kalau kena pada tajuk dia lah. Kan? Ya, betul. Tajuk Betul. hidupan contohlah hidupan dalam air kan. Ya, betul. Macam kadang-kadang kita belajar binatang, binatang omnivore, carnivore, herbivore, semua segala bagai tu kan. Kita boleh ambil kat sini kita letak. Maknanya kita nampak benda binatang-binatang tu dia bergerak. Kan macam tadi T-Rex apa semua tunjuk kan. Ini boleh ambil yang untuk sains kan. Ni kita boleh ubahlah dia punya bentukan dia. Nak ubah. Okey, cikgu nak ubah macam mana cikgu ubah. Sebenarnya banyak cikgu. Ni contoh saya ni. Kita letak kat sebelah jantung ni. Kita tengok apa lagi yang ada. Insert satu lagi kita tengok. Ni untuk education. Education banyak. Ini apa ni? Lengan. Ni tentang geografi. Ini cikgu boleh guna untuk subjek geografi. Ni hujan dan sebagainya, ayat bawa ke laut. Ya, kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia guna selalu PowerPoint Cikgu Amar. Tapi dia tak explore dan dia kadang tak tahu kata benda-benda ni ada, feature-feature ni ada. Sebab tu kita buat perkongsian. Banyak boleh aplikasi dalam PDP kita lah kan. Betul. Kita bila kita tunjuk dekat kita punya student pun dia nampak benda ni kan. Kelainan lah sikit. Belum ni kita buat, kita tunjuk. Tapi kita tunjuk gambar ikan-ikan je lah. Kalau burung je lah macam saya tunjuk tadi lah. Kan, bagilah nampak burung tu bergerak dan sebagainya. Kan, tambah budak-budak sekolah rendah tengok benda macam ni, dia memang lagi seronok lah. Kan, budak sekolah rendah ni biasalah. Macam ni. Kemudian ada lagi banyak cikgu. Cikgu letak saja. Ni, insert 3D model, ikut subjek cikgu lah. Saya tak pandai kan sebab saya tak mengajar sains, saya tak mengajar geografi, saya mengajar sejarah kan. Jadi ikut subjek cikgu yang cikgu sesuai, cikgu boleh explore sendiri dalam ni. Cikgu boleh explore benda ni. Ni macam ni. Dia nampak biasa tapi kalau kita createkan dia jadi lebih menarik. Tak semestinya kita nak ajak tentang lebah tapi kita nak bagi nampak ada lebah dalam tu, kita letaklah penerangan apa-apa isi point kita kat sini. Tak ada masalah pun. Contoh. Okey, ni untuk 3D. Ada lagi nak tanya berkaitan dengan 3D. Banyak. 3D memang banyak cikgu boleh. Saya dulu pun tak explore benda ni. Bila kita dah tengok benda boleh guna, sebab apa kita tak guna kan? Rugilah. Ni. Ikan kayu kan. Ambil dan letak dan cikgu letaklah apa yang cikgu nak buat penerangan ataupun description kat situ. Tak ada masalah. Macam-macam ada. Untuk animal dia ada animal. Ni animal yang bergerak lah cikgu. Ada yang tak bergerak. Tu terpulang lah kalau cikgu nak ambil yang tak bergerak. Tapi ini yang bergerak. Cikgu ambil yang bergerak. Kalau nak yang tadi ada yang tadi. Sekurang-kurangnya 1-2 slide kita tu nampak lah sikit. Bukan kita nak letak kalau ada 10 slide kita nak letak 10 jenis binatang tu semua bergerak. Tak. Kalau boleh 2-3 binatang dan bergerak pun dah okey lah. Kena pada tema dia lah kan. Ya betul. Tema kita punya PDP tu lah. Cikgu nak ajak apa hari tu.
Dia kadang-kadang kita masukkanlah slide kita ni satu dua benda yang bergerak ni, dia budak-budak kan, benda yang bergerak ni dia lebih tertarik, fokus tu dia ada sikit lah kan. Betul. Dia akan bagi fokus pada kita punya kita punya penerangan hari tu. Bukan kita contohlah kita mengajar hari tu kita ada 10 slide. Takkan kita nak guna ke 10 slide tu ada 3, tidak. 1-2 slide mungkin kita akan selang-selang kan. Dia agak ralik sikit dia akan fokus balik tengok apa yang kita sampaikan. Tu tujuan kita. Guna tool-tool yang ada dalam ni. Rugilah kalau kita tak guna, bukan kena bayar pun PowerPoint ni, free je. Cuma kita kadang-kadang kita tak explore dan kita tak tahu apa kegunaan dia. Jadi hari ni sebab tu saya nak berkongsi, kurang-kurangnya dapat sikit apa yang kita boleh guna dalam ni. Cuma cikgu kena create sendirilah apa yang sesuai dengan cikgu punya subjek yang cikgu nak ajar dalam kelas. Apa yang cikgu nak ajar dalam kelas. Itu je lah. Saya nak tunjuk fokus untuk geografi ke, sains ke, saya pun tak apa nak mending kan. Tapi yang mana cikgu sesuai, cikgu buat lah. Macam saya guna juga 3D ni, tapi dekat sebelah ni subjek sejarah lah. Saja je sebenarnya. Nak bagi nampak dia punya kelainan, itu je. Sebelum ni kita ambil, sebelum ni kalau kita buka Google, kita banyak ambil GIF. Kita punya ni, saya contoh ni saya buka Google. Kita nak yang bergerak, kita ambil GIF lah. Boleh juga, tak ada masalah. Ni kita ambil yang bergerak. Yang bergerak ni. Yang GIF kat sini cikgu boleh check. Tapi cikgu kena tengok lah mana bergerak, mana tak pula. Ni macam ni. Tu dia bergerak tu. Cikgu boleh copy. Cikgu letak lah. Kaedah tradisional yang kita guna. Selalunya dulu. Ni. Nak kena buang background ni. Kalau kita tak boleh pakai background hutan ni. Kalau kita pakai background hutan dia nampak tak elok lah. Dia akan nampak putih. Tengok contoh dia akan nampak putih. Kita kena buang background dulu. Belakang tak mau bagi nampak putih. Jadi banyak kerja, kenyah cikgu kenyah. Kan? Baik cikgu ambil apa yang ada dekat sini je. Jadi senang. Bukan kita tak boleh nak copy ambil yang dekat apa? Dekat Google. Boleh je, tak ada masalah pun. Macam ni. Tapi yang ni okey lah, background dia putih, tak nampak lah. Tapi kalau kita masuk kat background yang macam tadi ni, dia akan nampak lah. Kita punya background tu, kita kena pergi dekat remove. Remove.bg pula nak buang kita punya background dekat belakang. Jadi banyak kerja. Banyak kerja kita nak buat. Nak ulang yang mana tak ada masalah, kita boleh ulang. Sebab tak apa, masa panjang lagi. Nak ulang slide yang mana? Wah, cikgu Faizal minta ulang yang slide nombor 1 tadi. Sebentar lalu lah. Ni. Sebab tadi kita tunjuk dah. Cikgu Faizal dia baru masuk. Ulang ni yang ni. Sebentar lalu. Oh, ini yang masuk gambar ni Yang masuk gambar ni. Kalau kita ada yang mau masuk. Okey, alright. Kita ambil kita masukkan, kita ambil slide lah, satu slide baru. Okey. Yang penting kita insert dulu kita punya background belakang. Background belakang ni. Background ni kita letak apa? Design lah. Dan kita format background, kita ni design, format background dan kita letak picture lah. Ni. Ni dia ada dah. Tekak pakai gambar lain. Okey, kita ambil stok yang ada. Ambil gambar apa tu? Gambar pun tak banyak, saya tak install banyak pun sebenarnya. Tak download, install pula. Ni contoh macam ni lah. Kita dah ada background. Kemudian kita nak letak, nak bagi dia jadi bentuk-bentuk ni. Okey, nak bagi ada gambar dalam kotak-kotak ni. Kita ambil je apa shape yang kita nak insert, kita klik dekat shape dan kita ambil mana yang kita nak, kotak ke, bulat ke, hexagon ke, apa saja bentuk yang kita nak. Saya bagi contoh satu lagi. Kita buat macam ni pula. Memanjang macam ni. Adjust dia jadi macam bentuk. Macam tu. Right. Ya. Cikgu boleh copy banyak mana yang cikgu nak copy. Benda ni cikgu nak buat banyak mana. Macam saya suka copy, tekan control dan saya bawa mouse tu ke tepi. Tekan control, saya bawa mouse ke tepi. Ni. Tekan control dekat mouse, dekat keyboard tu, kita bawa mouse kita ke tepi, dia akan jadi macam copy and paste. Lebih cepat. Kalau duk tekan copy, sekejap lagi nak paste, apa semua dia jadi lambat. Ataupun saya tekan control C dan control V. Dia akan jadi copy dan paste. Itu cara trik untuk bagi cepat lah. Kita nak buat. Contoh kita susun lah. Cikgu nak susun macam mana cikgu susun lah. Macam ni. Cikgu nak susun-susun ni ikut kreativiti cikgu lah. Ya, ikut kreativiti cikgu lah. Ikut kreativiti masing-masing lah kan. Lagi kita susun, lagi tak cantik lah. Memang tak cantik pun. Saya kata Cikgu Ahmad susun tak lawa pula. Tu pandai-pandai lah nak susun macam mana kan. Nak buat menyerong ke, nak buat 4 segi ke apa ke, tu pulang.
Ni contoh, dia bagi contoh nak buat lagi cepat. Okey, kita ambil, kita dah ada lah. Alright. Ni. Kemudian kita select all. Select all kita punya shape ni tadi dan kita groupkan dia. Right click dan kita groupkan dia. Group. Okey, dah jadi satu group. Ataupun cikgu select all, cikgu control, klik kat control, cikgu klik ataupun cikgu tekan G. Dia akan automatic jadi groupkan dia benda ni. Tu cara cepatlah. Control G. Control G. Kemudian cikgu insert gambar. Gambar mana cikgu nak masuk pula? Gambar yang tak mau bagi control dekat situ. Kita try ni. Okey. Tapi dia ni kena adjust lah. Kalau macam ni kena adjust. Bagi nampak. Naikkan dia. Macam tu. Sebab dia terlalu besar. Boleh adjust, tak ada masalah ni. Boleh adjust. Ni contoh lah. Contoh. Boleh adjust dia nak turun bawah. Cikgu adjust dia turun bawah. Yang gambar dalam ni. Cikgu adjust lah macam mana. Ni dia naik ke atas. Okay, alright. Ni boleh tambah lagi. Nak tambah, tambah. Tambah contoh bawah ni. Nak tambah. Tambah. Tambah lagi bawah ni. Tambah. Allah. Dua pula dah. Okey, tu lah. Macam tu je. Cikgu nak susun macam mana cikgu susun lah. Tadi saya susun macam ni. Kan? Tadi saya susun macam ni. Kemudian saya susun guna hexagon macam ni. Juga boleh susun macam ni ke nak guna menyerong kot ke. Contoh macam ni. Tapi bila jadi macam ni kita tak boleh nak pusing lah. Sekejap lagi gambar kita pun jadi pusing. Kita kena adjust setting pula gambar lah. Ini contoh. Okey, boleh kot. Tu semintas lalu. Kita ulang. Okey lah. Siapa dia tanya tadi? Okey kot. Okey, alright. Selesai bab gambar. Untuk kita masukkan contoh-contoh gambar. Gambar kita pun boleh masuk lah ni. Bukan gambar ni je lah. Nak masuk gambar kita pun boleh. Gambar family pun boleh. Kemudian tadi kita dah tunjuk 3D. 3D yang ni. Cikgu boleh masuk 3D. Ni gambar ni tak sesuai lah sebenarnya. Duduk nampak atas kan. Cikgu boleh ambil gambar yang belakang yang memang dalam laut yang ada bentuk karang. Nampak jelas macam tu kan. Lagi nampak cantik lah. Saat kita Google tengok. Coral kan. Ambil yang coral tu, cikgu ambil masuk kat sini, lagi nampak cantik lah. Ni bagi contoh yang cepat lah, sebab saya cari dekat sini. Kita insert, cari gambar yang sedia ada, online picture ke ataupun yang ada kat sini je. Jadi kalau cikgu ambil kat Google, save lagi. Lagi cantik lah cikgu. Lagi cantik. Ini kita nak buat cepat. Alright. Seterusnya saya nak pergi kepada, kalau okey, tak ada soalan, saya nak pergi benda lain pula. Ada soalan lagi tak? Ataupun ada yang tertinggal ke apa ke? Saya nak pergi yang lain pula. Saya nak pergi ke pembentangan. Okey, kita nak pergi kepada. Lagi kalau dia tanya kita tunjuk pula. Alright. Pergi kepada ni. Contoh kita nak mengajar dalam kelas, kita nak tunjuk yang tadi ni kan, yang kita nak buat ni. Ni gambar-gambar Perdana Menteri. Kita nak gerakkan kita punya circle ni. Supaya gambar ataupun apa yang kita nak sampaikan tu dia jadi lebih fokus. Satu per satu sampailah habis. Okey, nak tunjuk yang ni. Okay. Kalau tunjuk yang ni saja pun boleh, tak ada masalah. Tunjuk dalam kelas, nak tunjuk senai-senai nama Perdana Menteri yang ada ataupun Perdana Menteri Malaysia, tak ada masalah, boleh je. Kan, tunjuk satu-satu guna mouse lah. Okey, ni Tunku Abdul Rahman. Yang kedua Tunku Abdul Razak. Jadi maknanya kita akan tunjuk guna mouse lah. Tapi kalau kita tambah sedikit trik, dia akan jadi macam ni lah. Kita tak perlu guna mouse pun. Kan? Jadi gambar pun lebih fokus. Pelajar lebih fokus nampak ke depan. Ni saya bagi contoh lah cikgu. Kalau cikgu nak buat benda ni untuk tunjuk benda lain pun boleh. Tak ada masalah. Ni saya bagi contoh. Nak bagi nampak mudah, saya gunalah Perdana Menteri Malaysia. Jadi macam mana kita nak buat benda ni? Okey, sekejap. Saya tunjuk Kita guna juga slide yang tadi. Mana dia? Slide percubaan. Okey, yang ni. Kita buat slide baru. Insert slide. New slide. Cikgu boleh ambil background gambar Perdana Menteri tadi. Cikgu letak sebagai background boleh. Ataupun cikgu insert gambar pun boleh. Copy gambar Perdana Menteri tu. Pun tak ada masalah. Dua-dua cara cikgu boleh guna. Sekejap saya buka. Saya copy gambar. Ataupun ambil dekat Google terus. Pun boleh. Mana dia gambar Google tadi? Senarai.
Perdana Menteri Malaysia. Okay, nak ubah, ambil kat Google. Tunjuk. Mana tadi gambar ni? Okey, alright. Gambar ni kan. Copy, save boleh. Nak copy image terus pun boleh. Kita pulang. Paste. Ejahlah gambar bagi tak penuh kita punya slide. Okey, alright. Kita dah ada gambar. Okey, cuma kita nak macam mana kita nak buat bagi dia bergerak dan juga serta tu dia fokus. Okey, cikgu insert. Sama juga, cikgu insert shape, cikgu cari yang donat. Cikgu cari yang donat ni. Ni donat ni. Hollow, dia dekat tengah. Ni letak hollow ni. Bulatkan dia sampai dia besar. Lebih daripada slide kita. Kemudian cikgu kecilkan yang tengah. Okey, tengok. Lepas tak? Okey, tak lepas. Kalau kita pergi dekat sini, tak lepas nampak sebelah sini. Cikgu besarkan dia lagi. Okey, sampailah dia tak nampak. Adjust sikit. Okey, alright. Itu cikgu adjust lah. Okey. Macam ni lah. Kalau macam tu dia jadi bulat. Kalau nak tekan adjust bulat ni bagi sama bulat, cikgu tekan shift baru cikgu adjust ni besar ni. Tekan shift baru cikgu adjust besar. Baru dia jadi sama. Alright. Tu. Dia akan nampak lebih besar. Macam ni. Okey, tak apa. Ni first. Kemudian kita tukar dia color ni pun boleh. Nak tukar color lane pun boleh. Saya suka guna color hitam. Dan kita letak transparent sampai macam ni macam tu. Alright. Okey. Dah dapat satu. Maknanya selesai untuk Perdana Menteri yang pertama. Boleh lah bagi nama dia masuk dan nampak cantik. Okey jadi nampak cantik Okey, macam tu. Alright. Kita dah besar gambar kita. Okey, kemudian kita duplicate. Pergi dekat slide kita ni, kita right click, kita ambil duplicate slide. Daripada ni, slide yang kedua kita ubah. Pergi kepada Perdana Menteri yang kedua ataupun gambar yang kedua yang kita nak tunjuk. Okey, sekali lagi kita duplicate slide. Kita ubah pergi kepada nombor 3. Okey, dia buat keempat sekali lagi kita duplicate slide, kita ubah yang ke-4 ke bawah. Okey, dah selesai. Daripada nombor 1. Okey, nombor 2, bila masuk slide nombor 2, nombor 1 okey lagi. Bila masuk slide nombor 2 ni cikgu transition, cikgu letak sama juga mock yang tadi. Yang ni. Okey. Yang kedua, yang ketiga pun sama. Cikgu boleh select sebenarnya, tapi kita dah campur slide ni jadi ni sikitlah. Okey, dah selesai. Kita test. Okey, nampak Kita test Okey, nampak. 2, 3 dan 4. Dia bergerak benda tu. Daripada nombor 1, pergi kedua, 3 dan juga ke-4. Cikgu boleh tambah lah duplicate slide sampai slide yang ke-10 lah. Sebab ada 10 orang semua yang kita nak tunjuk. Sekali lagi kita tunjuk, kita duplicate slide. Kemudian kita ubah kita punya shape ni. Yang donat kita tadi, donat besar tadi kita ubah. Pergi Perdana Menteri yang seterusnya. Kita duplicate slide, kita ubah lagi. Yang seterusnya sampailah habis cikgu. Yang ni kita tak payah bubuh transition lah sebab dia dah kita duplicate slide yang sama, dia dah ada transition. Ambil yang mock ni. Cikgu boleh tengok sendiri dia jadi sampai yang terakhir lah. Okay. Ini contoh gambar. Kalau cikgu ada benda lain cikgu nak tunjuk, cikgu boleh tunjuk benda lain. Pun sama, boleh ambil benda ni tunjuk. Guna benda ni. Contoh nak tunjuk, nak perkenalkan rakan-rakan dalam pasukan ke, tak ada masalah. Ambil seorang-seorang. Betul. Dia nak tunjuk isi-isi penting ke, nak tunjuk apa peta minda ke, isi peta minda apa boleh. Dia kita juga mata bergantung pada cikgu tu. Kita nak tunjuk, kita tak arti kan. Bergantung pada kita punya PDP kan. Contoh kita tengok Ustaz. Buat. Kena try baru tahu. Dia kena try. Kalau kita tak try memang susah lah kan kita nak ni kan. Kita try kita tahu lah. Contoh kita ambil peta minda satu saya tunjuk. Peta minda pun boleh, tak masalah. Copy image ni slide, kita try tengok peta minda. Saya copy gambar kat Google lah. Save image. Cari gambar ni peta minda kat Google ni. Ada payah lah pula.
Ada. Tunjuk contoh kan, supaya kita nampak. Contoh macam ni. Tapi tak nampak lah tulisan ni. Cikgu boleh buat terminal, tak ada masalah. Ni saya tunjuk contoh kan. Samalah. Contoh cikgu nak fokus pada benda ni saja kan. Cikgu buat macam tadi juga, insert. Pergi kat shape, ambil yang donat ni mudah. Ambil yang donat ni. Kecilkan kita punya slide, kita masukkan terus donat ni. Kecilkan yang tengah. Ikut kesesuaian kita punya. Yalah. Okey, contoh macam itulah. Contoh. Alright. Sekali lagi, kita pergi kepada gambar, nama, dan transparent dia. Okey, kita duplicate. Ni contoh Contoh memang tak nampak pun slide ni kata apa. Contoh ni nombor 2. Okey. Kita duplicate situ lagi. Tapi nombor 3. Tak boleh nampak. Kemudian kita masukkan transition dia. Kalau cikgu masuk awal je, kita nak masuk banyak kali lah. Contoh macam ni, macam cikgu Lee kata lah. Kita macam mana kita nak fokuskan dia. Tak nampak pun, saya ambil contoh. Okey. Maknanya kita lebih nampak kita punya, kita fokuskan kita punya peterminal tu kepada kita punya student. Ni saya buat uduh-uduh je lah. Laju-laju cepat-cepat kan, tunjuk kan. On the spot. Ni sebagai contoh lah, cikgu yang cikgu boleh buat dalam kelas. Kita dah ada peterminal dan kita boleh buat lagi benda ni tambah. Supaya lebih fokus kita punya pelajar tu sampailah apa yang kita nak sampai kepada pelajar tu. Ni on the spot. Macam ni. Cikgu pusing lah sampai habis. Sebelum ni kita buat peterminal ni dia keluar satu-satu. Kita boleh buat macam ni. Tak ada masalah pun. Ikut kreativiti kita. Okey, yang ni okey. Yang ni tak ada masalah kot lah. Yang ni mudah je. Buat donat je. Main donat je. Ambil shape, insert shape, ambil donat. Kalau ambil yang bulat ni, dia payah je. Tak kita ada bulat tengah. Ambil yang donat tu, terus dia ada bulat tengah. Cikgu adjust. Tengah punya ni bagi kecil je. Dia bulat tengah ni bagi kecil saja. Ini bagi bujung. Saya saja adjust bujung sebab dia punya peterminal tu bujung. Okey, cikgu ada nak tanya yang kaitan dengan ni ataupun nak tak dapat ke, terlalu laju ke, nak kena ulang ke dan sebagainya. Okey kot dah. Okey, buat senyap ni macam okey. Okey tak apa. Jangan tak okey. Tak apa, lagi kita boleh tanya soalan. Okey, saya nak pi yang ni settle. Saya nak pi yang ke mana dia tu? Okey, yang ke terusnya. Ini contoh kita nak bentang dalam kelas. Kita dah ada dah benda-benda macam ni. Sebenarnya benda ni kita dah boleh tunjuk dalam kelas dan benda ni sampai pun kepada student, tak ada masalah pun. Cuma kita nak tambah sikit elemen-elemen yang ada. Nak bagi nampak kelainan. Itu saja. Memang kita duk buat pun dalam kelas. Cuma kita nak ada kelainan sikit. Contoh macam ni lah. Ini fokus. Ini pelajar akan fokus kepada kita punya nota yang berwarna hijau. Sebab kita highlightkan dia warna hijau. Kan? Kemudian kita nak pergi kepada poin yang kedua. Jadi benda tu dia akan bergerak pergi yang kedua. Pelajar akan fokus pula benda yang kedua. Apa lagi sifat Nabi? Yang kedua mana? Okey, pergi kepada yang ketiga. Menyampaikan. Tabligh ajalah. Menyampaikan. Maknanya satu. Pelajar kita akan fokus sampai yang terakhir. Macam ni je. Sebenarnya kalau kita tunjuk yang awal tadi pun tak ada masalah pun. Yang tak ada hijau ni contohnya. Tak ada pun hijau ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni yang kita suruh tunjuk. Itu sekejap saya duplicate satu. Tapi kat atas. Okey, kita buang yang hijau ni. Okey. Tukar. Tunjuk macam ni pun okey lah. Sebenarnya dalam kelas. Selalunya kita buat macam ni lah. Tunjuk macam ni lah dalam kelas. Kan? Selalu yang kita tunjuk. Tapi kita nak tambah sikit. Supaya dia nampak sikit kelainan dia. Bila pelajar baca, mungkin dia tertumpu pada apa yang kita nak tunjuk. Macam ni lah. Benda sama, tak kita tunjuk macam mana nak buat. Okey, yang pertama cikgu buat dulu yang ni. Masukkan insert text box. Satu. Contoh
saya tunjuk kat bawah. Nah, saya punya slide. Cikgu insert text box. Insert text box boleh. Insert je. Cikgu tulis lah. Macam ni Saya copy lah. Saya nak ni, saya copy. Insert pilih ke. Text box. Allah Akbar. Jadi kalau putih pula dah. Okey, cikgu insert je text box. Kita ambil color hitam tu. Ni contoh. Ataupun cikgu letak tu background belakang color hitam. Sebab kita letak background color hitam ni supaya dia nampak. Macam ni bila letak background color hitam dia tak nampak je lah. Design ambil color hitam. Ni. Alright. Tukar balik kita punya tulisan ke color putih, warna putih. Okey, baru nampak. Ambil dulu 3-3 ni. Bagi 4-4-3 pula. Susun sampai jadi 4 lah. Semua sekali. Copy. Saya nak mudah jadi copy 4. Copy, saya letak kat bawah lah. Cepat. Okay, cikgu boleh buat nota cikgu lah. Cikgu apa yang cikgu nak buat. Alright, ini bang tu. Tak sama size. Meja pula. Alright, nah kita dah ada 4. Kita letak tajuk kat atas. Letak tajuk. Sama juga letak text box, letak tajuk kat atas. Boleh tajuk apa yang kita nak mengajar hari tu. Kemudian, apa yang kita nak buat lah ni. Yang kita dah ada slide kosong kan. Ni slide kosong. Sama, insert shape juga. Saya suka main dengan shape ni. Cikgu letak lah shape dekat sini. Alright. Letak kat sini cikgu ajar lah. Nak colour apa? Merah, hijau, biru, kuning. Hijau. Hijau dah ada. Orang tadi. Purple dah ada. Colour apa je? Biru ni lah. Dah. Okay, cikgu send back. Dia ada ni. Cuma dah ni kita nak color hitam. Contoh kalau kata tulisan ni boleh nampak, cikgu tak payah ubah lah. Kalau cikgu nak buat tulisan color hitam, cikgu ubah lah tulisan tu color hitam. Supaya dia nampak lain sikit tulisan tu. Okay, color hitam. Alright. Dah. Siap satu. Pergi kepada slide yang kedua. Duplicate slide. Ini kita nak ubah lah. Daripada sini. Ni kita punya shape ni pergi kepada yang kedua. Bila kita ubah yang ni tak nampak lah sebab dia color hitam. Ubah balik kita punya tulisan jadi color putih. Alright, ini pula kita ubah jadi color hitam. Itulah. Ubah kali color hitam supaya dia nampak lebih terang. Ini kita nak pakai color apa? Color merah. Color merah ada lagi. Merah tak ada. Baik, color merah. Macam inilah. Okey, untuk slide satu ke slide tu cikgu boleh letak sama ni. Transition cikgu ambil mop juga. Nampak dia punya pergerakan dia. Okey, test sekali lagi Okey, dah siap. Cikgu buatlah sampai nombor 3 dan juga nombor 4. Itu je. Boleh tambah sendiri. Ni, duplicate slide. Pergi ke slide ketiga, cikgu ubah. Kita punya shape ni pergi kat sini. Ubah balik tulisan jadi color putih. Ambil tulisan ni jadi color hitam. Supaya kita nampak fokus. Kemudian tukarlah color dia, nak buat color apa. Color apa yang nak buat. Color kuning ni pula. Okey, alright. Sama. Tak payah tak transition lah. Sebab dia dah ada lah. Slide yang kedua tadi kita dah letak transition. Mop kita letak. Okey. Kita test daripada slide yang pertama. Right. Ni dah. Sini lah. Okey dah yang keempat saya tak buat lah. Ini cara mudah nak tunjuk. Boleh je ke? Boleh ke tak? Ni untuk guna untuk kita mengajar dalam kelas juga. Okey, alright. Sebenarnya kalau nak guna untuk pembentangan pun okey. Ni yang biasa, yang basic. Yang basic. Tak perlu nak ni lah. Okey. Apa lagi saya sedia nak tunjuk Okey, tadi kalau tengok perasan dekat awal slide saya tadi, kalau kat awal slide saya tadi, saya dah tunjuk macam ni. Saya nak tunjuklah, alang-alang saya nak tunjuk untuk mukadimah kita punya kelas hari tu. Kita nak buat surprise sikit, kejutan sikit, ataupun kita nak menarik perhatian pelajar kita di awal sesi PDP.
Kita try buat macam ni lah. Tutup kita punya tajuk belakang kita anggap kita belakang tu tajuk kita lah. Macam ni saya letak slide untuk sesi kita bagi petang ni. Tutup dengan daun ke bunga apa yang cikgu nak lah. Kemudian bila kita ni dia akan gerakkan benda ni lah. Nampak dia punya movement dia. Sekali lagi saya tunjuk. Okay. Alright. Tu cara untuk yang kita nak mukadimah lah kan. Mukadimah kita nak mulakan kelas kita lah. Baik, saya nak tunjuk juga benda ni kalau untuk cikgu saya nak kongsi. Ni saya ambil bunga ni. Bunga ni cikgu ambil je dekat Google. Boleh je search bunga sekuntum ke apa ke, cikgu search lah apa pun. Kita tengok. Flower ke apa ke, cikgu search lah. Macam ni. Cikgu ambil lah bunga yang mana ada. Ni saya ambil yang ni. Saya ambil yang ni. Ya, saya ambil yang ni. Kan dia silap. Nah, tadi saya ambil. Dia kat sini lah. Cari. Ni banyak ni. Ni, yang ni. Silap. Yang ni. Saya ambil yang ni tadi. Copy. Ni. Dan kita ni slide. Contoh. Okey, tak apa. Nanti saya tunjuk. Dia akan jadi macam ni lah cikgu. Yang tadi kan. Jadi, bila kita nak mula kelas, kita tunjuk yang ni slide kita. Kemudian kita pergi kepada tajuk kita. Kat tengah ni kita boleh letak tajuk. Apa yang kita nak letak. Kat tengah ni kita letak tajuk. Kat belakang kita letak sikit background lah. Warna ataupun dan sebagainya lah. Gambar taman bunga ke apa ke. Tak ada masalah. Sekali lagi saya tengok. Saya tunjuk. Ni yang saya tunjuk yang simple lah. Dia macam mana kita nak buat bagi bunga tu dia bergerak. Dan dia buka kita punya tajuk kita hari tu. Supaya pelajar kita boleh tengok apa yang nak belajar. Okey. Ni saya ambil bunga ni contoh. Kita buang kita punya background kat belakang. Kadang kita boleh guna remove.bg ataupun kita boleh tulis je kepada picture format ni remove background. Ni macam ni. Tulis je remove. Ni dia hilang sikit. Kubik dia. Okey, selesai. Dah selesai. Bunga kita. Itu dia. Kita dapat bunga satu. Kita nak ambil daun ke apa ke terpulang. Ni saya tunjuk contoh. Kemudian kita letak shape untuk kita punya tajuk. Ni contoh tajuk kita kat sini. Format shape dan kita tukar kita punya color. Ni nampak. Alright. Buang kita punya shape outline. Okey, baru kita letak bunga kita Bila kita dah ada tajuk. Contoh punya alright dah hitam. Okey, ni contoh. Beri contoh. Kita tutup kita punya tajuk ni dengan bunga kita. Alright. Copy. Ubah macam tadi juga, sama je. Tekan klik control dan bawa kita punya mouse ke yang ni macam ni ke kanan lah. Right. Okey, dah settle. Macam ni banyak lah pula. Tadi ada 6 kan. Ni ada apa? 5, 10, 15. Banyak lah sikit. Okey, tak apa. Cikgu pergi kepada gambar yang pertama. Cikgu nak pusing, cikgu nak bagi dia bergerak kan. Cikgu ubah dia punya kedudukan gambar, pusing sikit. Cikgu tarik, cikgu tarik gambar cikgu ni keluar. Ni banyak je ni. Okey, tarik keluar. Okay. Yang ni pun sama. Pusingkan dia. Selang-selang lah. Kiri kanan, tarik keluar. Yang ni pun sama. Pusingkan dia. Tarik keluar. Okay. Sampailah habis. Gambar cikgu tu. Gambar bunga ni lah. Tariklah sampai habis Sampai habis. Banyak ni nak buat ni. Satu dah. Dua gambar banyak pula. Okey, tak apa. Okey, setakat ni. Kita tengok Tengok tak masuk ni tadi. Insert transition. Okey, sama. Sekali ni.
Sepatutnya dia kena ada satu gambar, saya silap. Okay. Ni tak habis kan kita bubuh, kita punya pusing. Okay, try buat yang sikit lah, banyak sangat bunga ni, lambat. Buat 6 je, buat bunga besar sikit. Insert shape. Nampak sikit. Jangan besar sangat. Alright, sekejap. Banyak sangat. Lambat. Dan dia copy satu bunga. Besar. Okey, ambil besar ni, senang ni. Okey, ni contoh kan. Okey, tak nampak tu. Ya, okey. Okey, kita tutup dulu, kemudian kita duplicate. Tadi lupa duplicate slide. Dekat sini baru kita ubah. Yang slide yang kedua ni baru kita ubah. Kita pusingkan dia. Dalam slide pun ni. Okey, pusingkan dia. Dan kita bawa keluar kita punya bunga. Sini. Cikgu pusing lah. Berapa cikgu nak pusing? 360 darjah ke? 800 darjah ke? Cikgu pusing je. Ini sikit senang lah. Kemudian, transition cikgu letak. Okey, tengok contoh. Okey, kita tutup kita punya tajuk. Kat background belakang saya letak. Cikgu letak background kat belakang. Cikgu letak background apa. Kemudian kita nak tunjuk dia punya movement je. Okey, macam ni. Contoh. Bunga ni boleh buat kecil besar. Tak ada masalah pun. Kan? Cikgu buat lah kecil besar. Sekali lagi. Dia punya pergerakan dia. Ni kita nak mula mukadimah kita punya bentangan lah. Bentangan pun okey. Kalau nak bentang, nak tunjuk, nak buat bengkel dan sebagainya kat mana-mana. Pun okey, tak ada masalah. Dia tutup balik Itu je lah. Barulah kita masuk kepada tajuk apa ni, orang kata apa, isi yang kita nak sampaikan hari tu. Ini permulaan je. Okey, ada nak tanya tak pasal ni? Ni bagi saya mudah lah kan. Bagi yang orang tak bisa buat, tak tahulah macam mana. Kalau nak ulang, nak tunjuk, nak apa semua tu boleh tunjuk lagi. Kalau ada soalan daripada awal tadi pun boleh tanya. Sebab saya rasa yang untuk kali ni kita nak tunjuk yang ni dulu. Cikgu. Ya. Boleh tambah lagi satu tak? Kalau macam kita nak buat macam dekat TV yang baca berita tu kan, dia punya ada soalan jalan kat bawah tu. Tag jalan lah. Tag jalan tu boleh tak? Dan tak? Aduh, tag jalan tu dan. InsyaAllah dan. Okey. Dia tu nak kena ijaz banyak tu. Sekejap, saya tengok. Mana dia? Saya buat dah tu. Saya tengok. Macam ni. Ya, guna macam ni Ni jalan kat bawah ni Dia jalan macam tu tu. Okey, macam tu. Okey tu. Okey, baik, kita nak tengok yang berjalan tu yang berjalan tu. Lagi dia banyak setting, tapi tak apalah. Kita try. Dekat mana kita dan. Kita masukkan satu slide baru. Nak mudah, kita terus insert sama juga kita letak kat bawah, kita insert shape. Inilah kat tengah lah bagi nampak kan. Kalau cikgu nak ubah kat bawah, cikgu ubah lah. Ini kita letak hitam supaya dia nampak terang. Dan apa yang kita nak letak ialah text box. Apa yang kita nak tulis panjang. Apa nak tulis? Selamat datang ke pameran. Contoh, ini pendek lah. Okey lah, tak apalah. Pendek pun. Tidak dia jadi ni lah. Allah, macam mana macam ni.
Cikgu letak je perkataan dalam textbook apa yang cikgu nak letak. Okey, tengok Kemudian cikgu pastekan dia. Jadi banyak macam ni lepas. Jadi dia kalau boleh dia perkataan ni cikgu nak bagi orang kata apa? Ngam-ngam. Ngam-ngam. Kalau tidak dia akan ada guide lah, ada ruang kosong. Dia tak masuk habis. Macam ni dia jadi besar pula. Tebang ni terus besarkan tulisan. Alright. Okey. Okey, bila dah ada macam ni, cikgu letak satu lagi, cikgu copy dan cikgu paste kataan yang sama. Jadikan dia dua. Atas dan juga bawah. Jadikan atas dan juga bawah benda yang sama. Kemudian cikgu insert animation. Animation cikgu fly in. Ambil fly in pun boleh. Ni animation fly in. Cikgu nak daripada kiri ke kanan kan? Kanan ke kiri. Okey, daripada sini lah. Dari sini ke sini. Okey, ambil yang ni. From right, daripada kanan. Okey. Yang ni pun sama. Masuk yang sama. Cikgu boleh buat cikgu buat satu dulu, baru cikgu buat yang kedua pun boleh. Ataupun cikgu nak buat satu-satu pun boleh. Terulang. Sama juga ambil daripada kanan. Alright. Ni laju kan? Laju kita kena slow lah. Kita adjust kita punya duration. Bagi slow. Dan kita adjust kita punya animation pin ni kita boleh adjust. Ni. Start with previews. Kemudian kita adjust kita punya duration bagi slow. Mungkin kita try tengok Okey, tu pun laju ni. Buat yang besar. Laju lagi. Okey, buat satu-satu lah. Okey Okey, kita dah dapat dah satu. Okey. Nak mudah. Cikgu buat yang ni, cikgu ambil ni, cikgu copy saja ni. Lagi cepatlah. Yang ni cikgu kena letak after previous. Habis yang ni baru keluar yang ni. Habis yang atas ni baru dia keluar yang ni. Okey Okey, kemudian ambil yang ni, tindankan atas ni. Bagi dia satu. Tindankan dia. Kemudian kita elegan lah bagi center. Bagi center. Ni boleh adjust bagi center. Maknanya dia tak ada lari lah. Baik. Kita tengok. Allah, belum merah pula dah. Hitam lah. Okay, kita buat dalam merah. Dalam merah. Baik. Letakkan dia dekat sebelah kiri. Okay. Kita try nak jadi tak? Laju. Dia laju. Kena adjust cikgu. Kelajuan ni kena adjust. Tu lah dia macam tu lah. Kita adjust kelajuan yang sesuai lah. Yang ni kita adjust dia punya timing lah. Timing tadi kita buat very slow. Okay, try tengok. Alright. Try very slow timing, cikgu pergi dekat sini, right click, cikgu ambil timing, cikgu tengok very slow. Try tengok. Alright. Okay. Lepas tu sekali lagi timing, repeat lah, repeat sampai habis ataupun end slide. Dia akan ulang benda yang sama lah sampai habis end slide. Ini pun sama. Timing, pergi dekat sini, end slide. Kita try tengok. Laju lagi tak? Agak laju lagi. Dia tak sambung. Tak apalah. Okey, dia akan jalan sampai habis slide lah cikgu. Macam tu je lah. Cikgu boleh tulis lah apa nak tulis. Kalau panjang lagi dia akan nampak macam dia bersambung lah sikit. Ni pun dia ada delay. Jadi okey lah dia berjalan sampai habis slide. Apa tanya dia tu? Okey
Okey, dapat. Terima kasih. Alright. Lebat besar okey lah. Cikgu nak letak kat bawah, cikgu letaklah kat bawah nah. Selalunya orang letak kat bawah ha. Kat TV pun depa letak kat bawah. Kita letak kat bawah. Allah. Letak kat bawah lah. Sebab TV pun lalu depa letak kat bawah. Supaya laju lagi kalau boleh kita adjust bagi slow sikit dia punya timing dia. Ni dekat sini kita boleh adjust lagi timing. Dia ada lah ni kita buat 5 second. Kalau 20 second tu dia terlalu slow. Mungkin kita boleh naik lagi lah. Tu cikgu adjust lah. Dekat mana yang kita nak buat dia punya duration. Ni mungkin kita boleh up lagi sampai 7. Okey je, tak masalah pun. Ni pertama 7. Dia slow sikit. Okey. Tu dia agak slow sikit lah. Tu pun boleh katakan laju lagi. Jadi cikgu adjust lah. 10, 12. Ikut orang apa, ikut kesesuaian yang cikgu nak. Sebab perkataan ni kita tak sama. Kadang ada yang letak perkataan panjang. Kadang ada yang letak pendek. Kalau pendek kita ulang-ulang benda tu bagi penuh lah satu slide. Supaya dia tak delay terlalu lama. Okay, alright. Selesai untuk yang bergerak-bergerak ni. Ada lagi? Cikgu nak tanya apa-apa? Nak saya kongsi apa lagi? Sebenarnya ada lagi kita boleh buat trik-trik untuk pembentangan. InsyaAllah nanti saya akan kongsi yang terbaik yang tu dia perlukan kita punya inilah kita punya animation, kita punya trigger dan sebagainya. Dia agak payah sikit lah, agak lambat sikit. Ni kita nak kena masukkan trigger ni, dia jadi banyak sikit. Jadi nanti insyaAllah kita akan kongsi yang tu yang di sesi yang akan datang insyaAllah tahun depan pula kot Cikgu Lee. Kita akan masuk trigger lah supaya nampak lebih menarik. Sebab belum ni saya dah buat perkongsian, saya kongsi macam mana kita nak buat soalan, set soalan kan, nak buat soalan permainan dengan anak-anak kita di dalam kelas. Okey, saya dah tunjuk buat soalan, adanya animation dan sebagainya. Yang ni lebih kita fokus kepada pembentangan ataupun bahan pembelajaran kita dalam kelas pula. Kita nak tunjuk slide, kita nak ngajar. Habis benda itulah, ataupun slide untuk kita bentang kat mana-mana pembentangan yang kita nak buat. Okey, jadi saya rasa yang tu je kot Cik Lee yang saya nak kongsi hari ni. Sama-sama dengan semua rakan-rakan yang ada dekat sini. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada berapa tadi saya kongsi? 5 ke 6 trik yang kita buat hari ni. 6, 7 lebih lah. Ada kawan-kawan kita nak bertanya ataupun ada soalan? Ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Kita buka ruang 2-3 minit. Kalau ada soalan, kalau Cikgu Amar ada ruang ni untuk menjawab ataupun nak tunjuk apa-apa. Ya. Kalau ni nak tanya boleh tanya. Kalau Cikgu Amar ada ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, Cikgu Amar mungkin nak berkata sepatah dua kata sebelum saya tutup perkongsian kita pada petang ni. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi pada Cikgu Lee kerana bagi peluang kepada saya untuk berkongsi bersama dengan rakan-rakan pada petang ni insyaAllah. Supaya apa yang saya kongsi ni dapat dipraktikkan sikit sebanyaklah dalam proses PDP kita di sekolah ataupun mana-mana saja yang kita nak guna, nak buat bentangan. Mana nak tahu kot ada cikgu yang nak buat bentangan kerja tindakan ke, nak buat bentangan apa-apa bengkel ke, mungkin boleh aplikasi benda ni dalam sewaktu pembentangan insyaAllah. Dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang perkongsian kita pada petang ni. Dan insyaAllah semoga kita berjumpa lagi di sesi Syabas di lain kali insyaAllah. Baik, itu je lah Cikgu Lee. Okey, terima kasih Cikgu Amar. Jadi saya pun tak rasa untuk bercakap lebih panjang, jadi cuma saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah terutama pada Cikgu Amar kerana sudi pada hari ini untuk berkongsi kepada kita berkaitan penggunaan PowerPoint dengan menjadikannya lebih menarik untuk kita PDP lah. Jadi saya mengharapkan ilmu ni dapat diguna dalam bilik darjah. Kita mengintegrasikan pendidikan kita supaya ke arah yang lebih baik, dan yang penting adalah klien kita lah, anak-anak murid kita lebih tertarik dan mendapat
apa yang sepatutnya dia dapat lah, terutama berkaitan dengan ilmu yang kita mengajar dalam kelas. Yang kedua, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada daerah SIG dan mungkin ada daripada daerah lain. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti syabas kita sharing best practices at SIG. Ini adalah platform untuk kita bawa guru-guru kita untuk bawa ke tengah untuk berkongsi bersama dengan rakan-rakan kita di daerah kita lah. Kalau cikgu tu guna untuk cikgu saja, rasanya kalau dapat kongsi dengan kawan-kawan, rasanya lagi impaknya lebih baiklah untuk anak-anak kita. Okey. Dan yang ketiga, merakamkan sekali lagi kepada semua fasilitator kita 6 orang, 5 orang, juga tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini adalah program syabas bagi tahun ketiga dan merupakan ini adalah syabas siri terakhir, iaitu siri ke-6 ni adalah siri terakhir bagi tahun 2023. Jadi insyaAllah tahun depan kita akan cuba cari lagi rakan-rakan yang lain untuk sama-sama berkongsi, termasuk rakan-rakan yang sedia ada. Jadi saya mengambil kesempatan untuk maklumkan semua guru-guru terutama di daerah SIG untuk sama-sama mengagumkan ataupun mengikuti menyertai program syabas kita. Okey, dan yang terakhir adalah siri syabas ni kita rakam, dan kita lepas rakam kita buat syutingan sikit dan kita akan berkongsi di YouTube, Facebook, PPD SIG lah. Saya akan kongsi saya akan kongsi semua pautan bagi ke 6 siri syabas kita. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih kerana bersama-sama dengan program syabas kita tidak lain tidak bukan adalah semata-mata untuk mengenengahkan rakan-rakan kita bagi berkongsi ilmu pada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga menggunakan platform media sekarang ni, menggunakan Google Meet yang mana lebih mudah untuk kita belajar ataupun mendapatkan suatu ilmu. Okey, daripada saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.